pada perenggan yang kedua tu, yang perenggan yang terakhir tu, kita ambil balik, iaitu kedua, kesabaran batin, iaitu menahan diri daripada dorongan syahwat dan keinginan hawa nafsu. Ini kita ulang balik tuan-tuan, syarah tentang sabar daripada Imam Al-Ghazali. Hari itu saya masuk tetapi tidak syarah secara terperinci, saya sentuh sahaja. Maka malam ini kita nak tengok tuan-tuan, apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali kesabaran batin, iaitu menahan dari dorongan syahwat dan keinginan hawa nafsu. Sabar menahan keinginan nafsu perut dan kelamin ini dinamakan al-iffah atau menjaga kehormatan. Iffah maknanya apa dia tuan-tuan? Kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak buat maksiat, orang akan hormat kita. Betul tak betul? Tuan-tuan, cuba tengok orang yang melakukan maksiat ini, orang respect tak respect? Kalau orang ini tuan-tuan seorang yang tidak sembahyang ni tuan-tuan, walaupun dia baik tuan-tuan, walaupun dia ini ringan tulang, walaupun dia ini rajin, walaupun dia ini banyak menderma, tetapi apabila ia termasuk dalam golongan adha'us salah, ini disebut oleh Allah Ta'ala. Ada berapa golongan tuan-tuan yang Allah akan campakkan dalam neraka Jahannam? Masya Allah. Sebagaimana firman Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surah Maryam ayat 59. Ini tak ada dalam kitab, saya bawa daripada tafsir. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan apa dia? Manusia ini akan meninggalkan di belakang mereka zuriat yang kalau tak dididik dengan Islam betul-betul. Allah Rabbi tuan-tuan. Kita okey semayang, kita okey tuan-tuan puasa sunat, kita okey datang mengaji, ikut kuliah maghrib. Tapi ada tak tuan-tuan kita buat sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara? Ada buat tak benda ini? Apa makna dia? Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu. Diri kita okey dah tuan-tuan, menjadi orang yang sentiasa datang solat jamaah, jaga. Tambah orang pencen ni lagi, dia dah nak kata expired date, jangan marah ibu bapa. Orang ada ustaz beritahu, orang pencen ni selalu cakap dia ini sudah expired date, dah tak lama lagi, jangan marah. Saya orang cikgu sign, dia pencen dah. Saya kata, cikgu, lama tak jumpa cikgu ya. Dah 80 lebih umur ni, tapi masih sihat. Saya kata, cikgu, pencen ni apa projek cikgu? Dia kata, saya sekarang dengan RTM. Saya kata, hebat ni cikgu dengan RTM. Segmen apa cikgu? Pukul berapa cikgu? Saya tak pernah dengar pun. Saya selalu dengar Perak FM ni, tapi tak dengar pula segmen cikgu ni dekat konti Perak FM ke? Siaran apa? Bukan RTM yang itu, kata dia. Habis yang mana ni cikgu? Rancangan Tunggu Mati, tuan-tuan. Terhormati Allah, kita okey dah. Qu anfusakum, betul, kita dah okey dah. Tapi kita lupa satu lagi. Apa dia? Wa ahlikum naro. Ni takut ni. Cek balik tuan-tuan, anak kita ini macam mana keadaan akhlak dia, macam mana amalan-amalan dia. Bukan saja anak tuan-tuan, pasangan kita ni macam mana mereka ni. Malam ni ada tak ikut kita sekali datang masjid ni? Atau pasangan kita kata, abang pilah mengaji, saya nak tengok drama swasta sambungan episod 1566. Panjangnya episod. Rupanya tuan-tuan, kita ini menyelamatkan diri kita, tetapi lupa nak menyelamatkan ahli kita, keluarga kita. Yang ni kita kena takut.
Allah sebut pula dalam surah Maryam ini, faqalafa min ba'dihim khalfun, maka mereka meninggalkan zuriat-zuriat. Apa dia? Adha'us salat, yang tidak menunaikan salat. Masya-Allah tuan-tuan. Ibnu Katsir mengatakan adha'us salat itu bermaksud tarakus salah mafruḍah, sama ada meninggalkan salat yang difardukan, atau bukan saja meninggalkan solat ini fardukan, akharuha an waqtiha, termasuk Allah akan kira apa dia, mereka ini melambat-lambatkan solat. Buat dah solat bagus, perfect, that's good, tetapi buat di akhir waktu solat juga, Allah akan tanya kita ini sebagai orang yang bertanggungjawab. Ni takut tuan-tuan. Apalagi yang disebut oleh Allah Ta'ala, wattaba'us syahwat, dan mereka ini apa dia, mengikut hawa nafsu. Ini yang Imam Ghazali sebut, sabar kita mestilah daripada syahwat, anil ma'asi. Apa itu di antara syahwat-syahwat yang tuan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang disebut apa, Allah Ta'ala sebut fasawfa yalqauna ghayyan, mereka akan dicampakkan dalam satu lembah. Apa nama lembah itu? Wadi fi jahannam. Ini kita takut. Dicampak ke lembah mana? Kalau lembah Kinta boleh tahan lagi, tapi kalau campak nama satu lembah, tuan-tuan, fi jahannam, dalam neraka jahannam, yang ini memang jahannam kita. Siapa dia yang dicampakkan ni tuan-tuan? Orang-orang yang mengikut syahwat ni. Siapa dia? U'idda lizzani. Yang pertama, golongan yang berzina. Bukan saja golongan yang berzina, al-musirri alaih, malah dia biasa melakukan zina itu. Kalau tak buat, dia rasa tak komplit hari dia. Saya tuan-tuan bila berforum dengan bekas seorang Samsin Melayu, apa kata dia tuan-tuan? Dia kata zina ni sedap ustaz. Saya Samsin, saya pernah berzina dengan banyak orang perempuan, terutamanya GRO yang manis-manis, genit-genit. Sehinggalah saya bertaubat, ustaz, saya tak mau buat dah perbuatan zina ini, tapi ustaz, saya nak bagi tahu, I want to confess to you, zina ini tasteful, kata dia tuan-tuan. Kalau ustaz tak percaya, cuba try kepala otak kamu. Tuan, ini orang yang pernah merasai perzinaan dan dia telah bertaubat. Tak apalah, tapi bagi yang tidak bertaubat ni macam mana? Siapa lagi? Walishari bil khamri, kata Ibnu Abbas. Syahwat ini yang melibatkan zina. Yang Nabi kata, jaga yang di bawah perut tu. Apa benda bawah perut ni tuan-tuan? Jaga kemaluan kamu. Pasal apa? Kalau tak jaga, dia buat syahwat punya dosa. Apa dia? Zina. Jaga. Yang kedua, atas sikit daripada perut tuan-tuan. Bahagian mana? Area kepala. Apa itu? Mulut. Kenapa? Walishari bil khamri al mudmin alaiha, dan juga orang yang minum arak. Bukan saja minum tuan-tuan, mudmini alaiha, ketagih dengan arak ni. Tuan-tuan pernah tengok dah orang Islam Melayu lepak bawah pasaraya underground, cicah biskut Tiger dengan kasbut. Pernah tengok? Tak nak tengok? Aku pernah tengok. Hebat selama babat tak macam tak nampak tuan-tuan. Pasal hebat, dia minum todi ni, kasbut ni, macam minum teh tarik tuan-tuan. Dua-dua sama juga berbuih. Teh tarik buih di atas, rumban lalir kek tuan-tuan. Ini berbuih juga, tapi bukan warna coklat, warna hijau. Kalau minum, berdengung kepala. Yang ini mudminil khamr. Bukan saja dia minum, malah dia ketagih. Kalau tak dapat, bergetar tangan, geletung. Tuan-tuan tengok ya, orang yang biasa minum todi, sekali sehari dia tak dapat, dia menggeletung. Rahmati Allah. Siapa lagi yang ikut syahwat maksiat ini? Wali akilir riba, orang-orang yang memakan benda-benda yang haram seperti riba.
Alladzi la yanzi'u anhu. Apa dia? Iaitu dia tak boleh meninggalkan riba ini. Dia menyatakan kalau nak untung mesti buat riba. Kalau ikut ekonomi Islam tanpa riba, kita tak boleh dapat keuntungan. Kita tak boleh maju ke depan. Kita tak ada progress. Orang yang otak macam ni tuan-tuan, jaga-jaga. Pasal apa? Dia akan dicampur dalam lembah api neraka. Wal'iyazubillah. Apa lagi? Wali ahlil uquqi. Dan yang seterusnya kata Ibn Abbas, orang-orang yang menderhaka kepada mak bapak dia. Cakap kasar dengan mak bapak dia. Tidak ada orang kata berlemah lembut dengan mak bapak dia. Allah ingatkan kita, wala taqul lahuma uff, jangan berkata walau bentuk-bentuk jangan. Tinggikan suara, apa ni mak ni nak balik. Saya macam mana nak balik? Saya bukan orang getah macam mak. Cakap kasar api tu. Saya ni mak engineer. Saya sibuk, banyak benda yang saya kena selesaikan, banyak plan projek yang saya kena teliti. Apa mak ingat saya ni macam orang kampung, menora getah. Dia tak sedar menora getah itu yang menjadikan dia engineer. Ini kurang hajar punya anak, campur dalam neraka jahanam tuan-tuan. Jaga anak-anak. Apa lagi disebut Ibn Abbas? Wali syahidiz zur, orang yang memberi kesaksian palsu, cakap bohong. Bila diminta sebagai menjadi saksi tuan-tuan, dia membuat fitnah, dan fitnah itu menyebabkan seseorang itu jatuh maruah dia, jatuh dia punya kehormatan dia. Itu tuan-tuan, kalau kita ini jumpa mana-mana isu dalam Facebook, jangan share tanpa kita mengetahui kebenaran dia. Takut itu terjadi di atas sebab fitnah. Ni takut ni. Benda ini tak betul tuan-tuan. Kita share, kita mengatakan, tengok, betul, masuk mahkamah, dibuktikan tidak betul. Kita dicampurkan dalam neraka jahanam. Jangan main-main. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, apa lagi yang kita lihat? Berjuang melapangkan dada menerima musibah dinamakan as-sabru. Ini dia kata Imam Ghazali lagi. Apa dia tuan-tuan? Kita bila ditimpa musibah, hendaklah kita ini menahan diri ini daripada apa dia? Al-hal'u. Dia kata ni lawannya al-jaz'u, cemas, dan al-hal'u, panik serta berkeluh kesah. Jangan. Saya banyak kali sebut dalam pengajian-pengajian saya, man asba'a wa yashku an dhiqil ma'ash fa ka'annama yashkullah. Apa dia maksudnya tuan? Barang siapa yang pagi-pagi, early in the morning, yashku an dhiqil ma'ash, dia merungut-rungut tentang apa dia? Kesusahan hidup dia. Faka'annama yashkullah, seolah-olah apa dia? Dia ini macam komplain Allah ni tak pandai cipta manusia. Jaga. Allah ni tak pandai menyusun jalan hidup kita ni tuan-tuan. Jaga. Bila kita kata apalah nasib aku, daripada muda tak pernahnya merasa senang. Macam-macam perniagaan aku tera dah, tapi itulah apanya. Ya Allah, apa ni ya Allah, ngapa susah nak? Kita merungut, kita cemas, kita berkeluh kesah. Ini orang yang tidak menerima takdir Allah. Tidak boleh orang kata ada sifat sabar. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, apa Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu orang-orang yang sabar tuan-tuan? Bagaimana kita nak dapat satu motivasi supaya sabar, jangan berkeluh kesah bila ditimpa musibah, susah, ujian dan sebagainya? Hendaklah kita sebut inna lillah inna ilaihi raji'un. Kita ni semua datang daripada Allah tuan-tuan. Baru ini saya sebut dalam satu hadis tuan-tuan, di suatu surau, apabila ada seorang Arab Badui,
Dia ni bertemu dengan Nabi, dia bagi tahu dia nak beriman dengan Nabi. Dia meninggalkan Badiah, dia meninggalkan kampung dia, pedalaman ni tuan-tuan. Badui ni tuan-tuan, bukan orang bandar macam kita ni, orang asal lah, orang kampung yang tak ada kemajuan. Tapi dia boleh beriman tuan-tuan, datang jumpa Nabi, dia kata amantu bik, aku nak beriman dengan kamu, aku telah beriman dengan kamu wahai Muhammad. Kemudian bukan itu saja, uhajiru ma'ak ya Rasulullah, uhajiru ma'ak wahai Rasulullah, aku nak berhijrah dengan kamu. Nabi terima tuan-tuan iman dia, Nabi bersyukur dan Nabi bagi tahu kalau nak berhijrah dengan aku silakan. Dan hijrah ini bukan suatu benda yang ringan, berat nak ninggalkan kampung halaman tuan-tuan, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tuan-tuan berlaku beberapa peperangan, dan bila menang dalam peperangan, Nabi membahagikan harta ghanimah. Dan dalam pembahagian itu Nabi beri satu bahagian untuk Arab Badawi ni, Arab Ulu ni, kampung ni. Masa tu dia tak ada, sahabat-sahabat dia yang ada, Nabi bagi pada sahabat dia, Nabi suruh sampaikan kepada dia. Bila sahabat bawa kepada Arab Badui ni tuan-tuan, orang kampung ini, dia tanya ma'adha, ni apa benda ni? Kata sahabat dia, ini pembahagian yang Nabi bagi pada kamu, sebab kamu ikut serta dalam peperangan ini, Allah perintahkan mesti ada dapat bahagian harta ghanimah, ini bahagian kamu. Apa dia buat tuan-tuan? Dia bawa pembahagian yang dia dapat itu jumpa dengan Nabi, lalu dia berkata ma'adha ya Rasulullah, ini apa wahai Rasulullah? Nabi menyatakan ini adalah bahagian yang telah aku bahagikan semua orang, dan ini bahagian kamu. Apa jawab Arab Badawi ini? Bukan kerana ini atba'uka, aku mengikut kamu. Subhanallah, I follow you, I be your followers, not because this, kata orang putih. Aku ikut kamu semua bukan kerana benda ni. Nabi terkejut tuan-tuan. Tapi kalau kerana Nabi kata tak, ini bukan maksudnya kamu tamak kepada dunia, tak, ini memang dalam syariat Islam Allah perintahkan bagi harta ghanimah ni. Bukan masalah kamu ni gila kata, tak, bukan masalah itu. Tak, dia kata tak, aku tak nak. Tapi apa yang aku mahu, kata Arab Badawi ni tuan-tuan, iman dia, ikhlas dia, iman dia, Masya Allah. Apa kata dia? Aku nak pergi balik lagi berperang. Dalam peperangan nanti aku berdoa kepada Allah, ada Allah, aku berdoa kepada Allah, atlubu minallah, aku minta kepada Allah. Apa dia? Mati syahid dalam peperangan ini, dalam keadaan tembuih anak panah kat tengkuk aku. Masya Allah tuan-tuan. Orang Arab Badawi yang datang daripada Ulu Banat perkampungan tuan-tuan, beriman dengan Nabi, komitmen dengan iman dia. Malah dia kata tak ada benda-benda dunia ni, padahal benda itu adalah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, harta ghanimah. Dia tak ada tuan-tuan. Apa dia nak? Cita-cita dia, ambition dia apa tuan-tuan? Dia nak mati syahid dalam peperangan. Bukan saja mati syahid tuan-tuan. Kalau mati syahid saja semata-mata, it is normal. Tapi ada yang lebih bombastik tuan-tuan. Apa dia? Kalau dalam sastra ni kita kata bombastik. Apa dia tuan-tuan? Bukan saja mati syahid, tapi diceritakan macam mana cara dia nak mati syahid tu. Bagaimana tembuih anak panah di tengkuk. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kita dah tak sampai macam tu tuan-tuan. Kita punya sabar, kita punya ikhlas, kita punya attention kita tuan-tuan, intention kita tuan-tuan, ada tak sampai macam tu. Akhirnya dia mati dalam peperangan, dan sahabat bila bawa tuan-tuan kepada Nabi, Nabi tanya, ahwa ahadha huwa, ini kak lelaki yang doa hari tu macam ni? Sahabat kata qalu na'am ya Rasulullah, inilah orang dia. Dan Nabi tengok memang betul tepat anak panah tu di tengkuknya. Lalu Nabi mengatakan apabila dia yasduqullah,
Apabila dia ini percaya dengan janji Allah, maka Allah membenarkan janjinya. Masya Allah tuan-tuan. Mana duduknya? Di dalam syurga. Sebab itu tentera mati Allah, apabila kita ini ditimpa musibah, jangan kita rasa, oh akulah yang paling malang sekali, akulah yang paling susah, akulah, sebab ada orang lain lebih susah daripada kita tuan-tuan. Kena ingat yang itu. Baik. Apa lagi kata di sini tuan-tuan? Sabar menahan nafsu daripada memburu kekayaan dinamakan menahan diri atau dabdun nafsi. Lawannya al-batru atau sombong dalam harta milikkan. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal." Kata Nabi SAW, kalaulah anak Adam ini ada 2 lembah daripada emas, betul, ataupun min za'abin, daripada emas, ataupun min malin. Ni ada riwayat mengatakan min malin, ada riwayat mengatakan min zahabin. 2 lembah tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau emas tu ada 2 lembah kinta ni, banyak tak banyak? Banyak. Kita nak gelar dia apa tuan-tuan? Billionaire ke, millionaire ke, billionaire ke, trillionaire? Oh, tak terkira banyak nan ya. Tapi walaupun sudah menjadi trillionaire tuan-tuan, apa sifat manusia ini? Labtagha salisan. Dia akan mencari yang ketiga. 2 lembah kata, 2 lembah emas yang dia ada itu menjadikan dia itu trillionaire. Tapi cukup tak tuan-tuan? Tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Tak tahu nak lepas trilion nak jadi apa tuan-tuan. Wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Anak Adam ini yang tidak ada iman, yang tidak takut kepada Allah ni tuan-tuan, tidak akan puas, melainkan kerongkongnya itu masuk tanah. Maksudnya apa tuan-tuan? Masuk kubur baru sedar. Ini Imam selalu baca, al-akumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Selalu Imam baca, kita dengar tapi kita tak faham kan? Cuba fahamkan tuan-tuan. Nabi apa? Allah Ta'ala berfirman apa dia? Al-akumut takasur. Manusia kamu suka berbangga-bangga dan memperbanyakkan harta. Betul tak betul? Tak payah banyak tuan-tuan, tengok kereta cukup lah. Kita bangga kalau kereta kita lagi besar daripada orang. Betul tak? Ada orang kata, ustaz sembang je. Dia pun ngukur kereta juga. Terpaksa tuan-tuan, sebab umur macam saya ni nak hampir 50 ni tuan-tuan, dah tak larat dah. Mata pun bukan nampak sangat dah kencing manis. Jadi tuan-tuan kena naik kereta yang laju. Sebab Nabi sebut di antara 3 kebahagiaan seorang manusia itu apa dia? Kuda yang baik, kenderaan yang baik. Maka inilah kuda saya yang baik tuan-tuan, yang saya boleh beli. Ni yang saya mampu. Kalau mampu lagi, saya ambil BMW. Tapi BMW bukan mampu, mampus tuan-tuan. Maka pasal kena tuan-tuan, sebab saya pergi merata-rata ceramah dan sebagainya tuan-tuan. Tapi bila ada kereta rapi ni, boleh tak kita al-akumut takasur, berbangga-bangga tuan-tuan, takasur sampai dalam cerita pun takasur, boleh tak? Tak boleh. Daripada takasur dia jadi takabur. Banyak cerita saya ni beli ni, memanglah harga dia 100 lebih ni. Ya memang. Bukan senang ni, alignment ni pun mahal. Saya pegang tu seri pun mahal. Kalau orang biasa tak boleh pakai ni. Tapi takasur banyak cerita, sar-sar banyak cerita, dia jadi takabur. Bila takabur ni masa bila? Masa bila jadi takabur? Batran ni, dia sebut batran ni. Masa bila? Bila membanding-bandingkan, compare. Kita parking kereta tu sebelah member kita yang naik Proton. Naik Proton, kita pergi membandingkan. Kita pergi ghamtun nas. Mana ghamtun nas? Kita merendah-rendahkan manusia. Tu dosa. Proton je. Cakap ni. Proton ni kereta orang miskin. Cakap pun nak apa ni tuan-tuan. Very hurting his feeling. Ya Allah, kita mencederakan hati saudara kita. Proton ni kereta orang miskin.
Imam Ghazali kata, walaupun kamu ada reta, tahan, sabar, jangan menghina orang lain. Nampak? Jangan sombong tuan-tuan, jangan sombong macam mana apa dia Qarun. Qarun ni tuan-tuan bila kaya raya sampai mengatakan yang bawa kereta dia ini kereta unta yang Allah, bukannya sikit kereta unta yang bawa kunci-kunci dia, berpuluh-puluh kereta. Tapi bila Nabi Musa alaihissalam suruh apa dia tuan-tuan? Suruh bayar zakat. Apa kata Qarun? Dia kata apa dia? Aku dapat ini pun bukannya aku minta kepada orang, tapi Allah bagi aku. Sebab apa? Aku pandai mencari reta. Batara, sombong. Itu tuan-tuan, jangan bersifat sombong, nanti kita akan dimasukkan dalam api neraka sebagaimana Qarun yang Allah Ta'ala hancurkan, tenggelamkan reta dia tuan-tuan. Pasal apa? Sebab dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Apa dia? Sesungguhnya apa yang aku dapat daripada kekayaan, aku jadi billionaire, trillionaire ini kerana apa? Kerana ilmu yang aku ada. Aku pandai cari duit, bukan daripada Tuhan. Kalau Allah bagi pun sebab kepakaran aku. Aku pakar ekonomi, aku pakar saham. Bukan macam Koma. Sembang dengan Koma pun tak layak. Koma tak tahu saham apa benda. Jual-jual, beli-beli, jual-jual, beli-beli. Saya ada jumpa tuan-tuan seorang tapi di Tanjung Rambutan macam tu juga, jual-jual, beli-beli, jual-jual, beli-beli. Bila saya tanya tu siapa tu? Pada orang Tanjung Rambutan yang jaga tu. Dia kata siapa ni? Broker saham dulu. Jangan marah. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan jadi Qarun. Sabar. Bila kita ada reta, sabar yang baik itu apa dia? Kita membelanjakan reta kita yang juta-juta itu pada jalan Allah, bagi pada Masjid Al-Muttaqin ni. Saya tengok tadi ada yang menyatakan tak payah ulur duit dah. Kan dekat situ kan yang kita nak scan tu dah ada dah scan, bukan saja scan untuk daftar kita datang ke masjid ni, scan untuk derma terus. Punya canggih sekarang ni tuan-tuan. Potong dia daripada kita punya kad ATM tu ataupun akaun kita, masukkan terus, transaksi terus masuk. Tak payah dah nak ulur-ulur duit. Dah lah ulur duit belagak pula tu, bukan orang sini ni, Korea Selatan ni cerita ni. Pasal apa tuan-tuan? Dia masukkan not 50 tak lipat, lubangnya kecilnya, dia masukkan sekeping tu. Lepas tu gaduh, apa kenik menor lubang tabung derma ni tak dapat masuk ni. Tuan-tuan, ada JK kata dilipat ke dulu tengin oi. Nak tunjuk kat orang dia derma not 50. Saya kata bukan orang sini, jangan terasa. Ini tempat lain punya cerita. Apa lagi tuan-tuan rahmati Allah, kita tengok ya, sabar-sabar ni banyak jenis sabar. Imam Ghazali cukup hebat ya. Sabar menghadapi, tengok muka surat sebelah. Musuh dalam peperangan dipanggil keberanian atau asyaja'ah. Apabila tentera Hercules ni tuan-tuan bertanya kepada panglima dia, manil lazina tuqatilun, manil lazina tuqatilun alaisu basyaram mislukum, siapa ini orang tentera yang kamu berperang? Bukankah tentera Muhammad ini basyarum mislukum, mankind as you, like you? Apa jawab panglima tentera dia? Ayuhal malik, wahai raja, innahum basyarun walakinnahum laisu kal basyar. Mereka ini memang manusia wahai raja, tapi bukan calang-calang manusia. Terkejut Hercules. Lima qulta hadza, kenapa kamu cakap begitu wahai raja? Apa kata panglima ni? Mereka ini adalah banyak, tapi salah satu yang sebut annal mauta ahabu ilaihi min akhihi, sesungguhnya mati itu lebih mereka cintai daripada saudara mereka sendiri. Masya Allah. Ulama menyatakan tuan-tuan, kalau kita pergi berperang, sahabat pergi berperang, musuh nak tetak sahabat ni, seorang lagi akan jadi perisai pertahanan, dia minta agar mati syahid. Berlumba-lumba nak mati syahid tuan-tuan. Ini senjata yang paling ditakuti oleh tentera Hercules,
Maharaja Rom. Sedangkan Hercules adalah tentera yang cukup hebat tuan-tuan daripada segi strategi peperangan. Baik, apalagi tuan-tuan, sabar menerima bencana alam adalah kelapangan dada atau sa'atus sadr, dan lawannya adalah ad-dajru atau gelisah, at-tabarrum atau keluh kesah. Tuan-tuan, kita hari ini diuji lagi betul tak dengan COVID-19, kluster Sabah dan juga Kedah. Sabah yang tinggi, Kedah pun tinggi tuan-tuan. Sampai ada yang mengatakan mungkin kita kembali kepada PKP balik. Allahu Rabbi. Terhormat ya Allah, ini merupakan satu bencana, sakit, penyakit yang kita kena sabar tuan-tuan. Jangan cepat panik, jangan kita jadi ad-dajru, kita jadi at-tabarrum. Kita menyalahkan orang ini, kita menyalahkan ini. Malah tuan-tuan, saya ada dengar ada yang menyatakan buat apa kita guna SOP ni, kenapa kita semayang ni kena jarak-jarak. Ada dah. Ini semua adalah tipu daya musuh-musuh Islam. Patutnya rapatkan saf. Disebut dalam hadis Nabi, kenapa mesti kita jauh-jauhkan, tak rapatkan bau dengan bau, kaki dengan kaki. Bukankah dalam kitab Riyadhus Shalihin Nabi sebut kalau kita jarak jauh-jauh macam sekarang, setan akan masuk umpama kambing masuk celah-celah rimbunan pokok-pokok kecil. Ni tutup ni tak boleh. Ada hadis Nabi larang tutup mulut ketika solat, kerana zaman Nabi ada orang Arab yang suka semayang tutup mulut dengan serban. Tak boleh. Tak mati Allah. Benda ini telah dibuat, telah dimusyaratkan, telah disyura, dibincangkan di peringkat ulama-ulama. Malah Al-Azhar sendiri mengatakan tuan-tuan, SOP ini wajib kita ikuti. Dan yang bercakap ni tuan-tuan, kita kena tengok pula daripada mana segi ilmunya. Minta maaf tuan-tuan, jangan kita cakap sedangkan kita tak ada ilmu. Yang membuat ni tuan-tuan SOP ini ulama-ulama, mufti-mufti yang telah berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih mengetahui kalau kamu tak tahu. Siapa kita nak rujuk tuan-tuan tentang penyakit berjangkit ini? Mestilah yang pakar dalam sakit berjangkit dari Kementerian Kesihatan. Bila dapat kata pakar, maka kita keluarkan hukum. Itu kaedah kita. Bukan boleh main sangkaan-sangkaan. Ini Yahudi punya pancangan ni, supaya kita susah datang masjid, supaya kita ni semayang tak rapatkan syaf. Tuan-tuan, ini bukan masa untuk kita bersangka-sangka. Tak boleh. Mesti kita buat atas dasar ilmu. Boleh tuan? Sabar. Memang susah tuan-tuan. Datang masjid ni kena tutup kopi ni. Ya? Ada yang pergi makan tuan-tuan, dia bukan tutup mulut lah, sebab mulut nak ngonyah, dia tutup mata kopi ni tuan-tuan, dia makan. Zoro pun galah tuan-tuan. Pasal apa tu? Merampui. Merampui, dia bengang SOP ni. Bawa pula jadah mata rata sikit jadah runsing tuan-tuan ya. Tapi ini cara untuk mengekang penularan penyakit COVID-19. Kita akan sambung lagi tuan-tuan. Memang ya, jangan tuan-tuan rasa heran, ustaz ngapa cakap sikit ya, baru syarah sikit udah sambung. Bila nak habis? Insya-Allah dalam 80 tahun lagi kita habis tuan-tuan, insya-Allah. Jangan marah. Mari kita berdoa kepada Allah Taala agar Allah menjadikan kita orang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafina. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salimin syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wal 'asri innal insana illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.